Hai, Assalamualaikum. Saya Hilal Azmi dan anda sedang menonton Bisnes Alternatif bersama saya. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu kaedah penjenamaan yang saya kira begitu alternatif, iaitu penjenamaan dengan kaedah spiritual. Itu yang menariknya untuk hari ini. Dan bersama saya hari ini ialah dia Dr. Robiah Kulub Hamzah, iaitu pakar motivasi dan juga kaunseling keluarga. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Okey, doktor. Sekarang ni bila kita bercakap tentang penjenamaan lah. Ya. Okey. Penjenamaan spiritual tu sebenarnya dia benda apa sebenarnya tu? Boleh tak kita cerita sikit? Penjenamaan maknanya branding. Bila branding kita nak brandkan apa? Macam setiap produk ada brandnya. Tapi kalau kita katakan branding itu branding pada nama, pada fizikal dan yang labeling yang kita boleh baca. Tapi spiritual dia tak nampak ditulis tapi dirasa. Ya. Sebab itu kita kata dia merupakan satu bantuan paling besar atau elemen ataupun saya suka panggil dia jadi capital. Capital perniagaan paling besar. Sebab branding kulit kita boleh tanggal, boleh buka, boleh ubah. Tapi branding spiritual itulah anda dan itulah nanti nak jumpa dengan Tuhan. Ya. Sebab itu apa yang kita katakan branding spiritual bila dia melakukan setiap aktiviti, setiap perniagaannya itu pertama dengan nama Allah, kedua mengikut peraturan dari Allah, ketiga menjaga nama Allah dan keempat dia nak jadi diterima Allah. Okey, dan bila bercakap tentang tu, maksudnya dekat sini spiritual ni dia dah jadi satu benda yang macam magnet. Magnet Okey. bukan saja magnet, dia akan jadi satu daripada color, satu daripada culture, satu daripada karakter. Dia tak boleh tanggal-tanggal. Okey. Kalau branding lain saya tak nak brand tak bagus lah. Saya nak brand lain. Itu kulitnya kita panggil. Itu yang kita panggil physical brand ataupun material punya brand. Tapi spiritual brand dia harus lekat jadi karakter. Okey. Dan tak tanggal-tanggal. Kalau you tanggal maknanya you dah tak jadi orang lah. Ya. Artinya kita kata branding kita ialah saya nak jadi seorang hamba Allah yang berniaga mencari redha Allah dan akhirnya menjadikan perniagaan saya ini satu ibadah yang nanti akan diterima Allah sebagai sebahagian dari sebab untuk saya masuk syurga Allah. Okey. Ini kekuatan. Baik, tapi kalau macam tu pula, sebab biasanya branding ni kita nak melibatkan keyakinan orang, kan? Dan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan sekarang ni okey, hablum minan nas dan hablum minallah, kan? Okey, macam mana kita nak dapatkan titik pertemuan dia tu? Okey, ramai orang beranggapan bila kita bercakap tentang Tuhan, bercakap pasal agama. Kita tidak bercakap, kalau bercakap tentang Tuhan, sebenarnya kita bercakap tentang seluruh perniagaan. Ya. Sebab itu di dunia ini adalah dunia perniagaan kamu. Kamu sama ada berniaga kamu untuk rugi, artinya dapat neraka, atau kamu berniaga untuk dapat syurga. Jadi dia menjadi apa yang dikatakan satu putaran yang menentukan bagaimana bentuk perniagaan orang itu. Dan bagaimana kesudahan perniagaan orang itu. Kalau orang tu matlamatnya saya nak kaya, saya nak banyak kereta mewah, saya nak rumah besar, maka itu kita panggilkan matlamat duniawi. Itu baru kita kata matlamatnya material, matlamatnya harta. Tapi kita tak boleh salah juga, tak boleh juga meninggalkan itu. Tetapi kita tidak ada harta, ada kekayaan, ada kehebatan, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak cacat. Kita masih boleh zakat, kita masih boleh derma, kita masih boleh apa kita katakan wakaf dan sebagainya. Maka kita kata harta yang berkat itu adalah harta yang kelihatannya sedikit tapi boleh dapat memberi kebaikan pada semua orang. Dan yang melakukannya itu dalam keadaan paling bahagia. Kerana dia tidak takut dengan penglihatan manusia, tetapi dia lebih takut dengan penglihatan Allah. Jadi hubungan dia dengan manusia ialah hubungan yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Okey. Sebab itu perniagaannya akan jadi berkah, perniagaannya menjadi bahagia. Perniagaannya bukan saja boleh mengkayakan dirinya, tapi juga dia mahu mengangkat semua orang di sekitarnya kaya. Ini yang kita katakan perniagaan yang mencari redha Allah dulu sebelum redha manusia. Mencari apa yang dimahu Allah dalam kehidupan. Kamu hamba Allah, kamu khalifah Allah. Kamu nak masuk syurga Allah. Tiga vision ini akan membantu seseorang itu membangun apa yang namanya spiritual strength. Dia tidak putus asa. Dan itu yang akan menaikkan semangat. Yes, itu yang akan menaikkan karakter. Semangat dia boleh mati. Dan yakinlah maksudnya dari situ dia yakin. Artinya dia membangun satu warna hidup, satu apa yang kita katakan gaya hidup yang benar-benar seimbang. Dia mencari harta di dunia dan dia tidak terlepas daripada kekuatan mencari harta di akhirat. Baik. Sebab itu kita kata orang yang begini mentalnya, emosinya, spiritualnya tidak pernah terlekang dari menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, buat kerana Allah, nak jumpa Allah. Okey. Itu kekuatan. Macam ni doktor, kita akan berehat dulu seketika. Okey, Dan lepas ni saya nak tanya lagi, macam mana daripada spiritual ni boleh mendatangkan konsep-konsep dan mendatangkan untung yang banyak dalam perniagaan. Yes, Okey, kita berehat dulu seketika dan kita kembali lagi selepas ini.
Masih lagi bersama saya Hilal Azmi dan juga Dr. Robiah. Yes. Iaitu kalau anda semua pernah tengok program reality di Astro Oasis satu masa dahulu, iaitu Ustazah Pilihan. Inilah mudirahnya. Okey, Dr. Robiah, sekarang ni tadi tu kita dah cakap pasal semua benda lah. Okey, macam mana spiritual tu, macam mana dia boleh naikkan kita punya karakter dari segi dalaman. Okey, ada macam mana pula dengan dia ada satu konsep yang mana hidup untuk memberi. Ya. Okey, dan itu saya anggapkan dia sebagai satu konsep yang sangat bagus dalam menaikkan spiritual kita dan hubungan kita sama manusia pun menjadi bagus. Okey, macam mana pula itu? Sebab itu dia kata-kata Allah itu tidak berhenti memberi walaupun kamu tak minta. Allah itu tidak berhenti memberi walaupun dia tidak taat dengan Allah. Maka sekali lagi, orang yang masa dekat dengan Allah, dia merasa bahawa sangat bahagia memberi. Sebab Allah sudah janji, siapa memberi satu, dia dapat satu seperti satu benih, kemudian tumbuh sebagai 7 tangkai, dan satu tangkai ada 700. Ada 100 biji. Bermaknanya kita kata 700% untung. Maka orang yang spiritualnya kuat, orang yang emosionalnya seimbang, orang yang mentalnya positif, maka dia sangat bahagia memberi. Memberi dalam bentuk sedekah, memberi dalam bentuk derma, memberi dalam bentuk penajaan, tapi tidak mengharapkan penghargaan, gambar besar, cek besar. Sebab itu dia menggunakan prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Memberi bukan untuk bangga-bangga, memberi bukan untuk nama, memberi untuk bukan nak megah-megah. Sebab itu kena ambil kira waktu present memberi. Saya memberi sebab nak nama masuk tersenarai sebagai penderma. Saya memberi sebab saya nak rasa saya bertanggungjawab. Tapi bukan kerana Allah. Tapi Linda, kemarin saya sudah menaja, mesti dapat balik untung. Saya sudah memberi, patutnya apa saya dapat? Kalau saya bagi duit, bagilah tanah ke salan. Yalah. Artinya kebanyakan orang memberi kerana ingin dapat balasan dari manusia. Tapi itu kalau dari segi strateginya pula, segi perniagaan konvensional kita. Kalau kita kata dari segi perniagaan, kita kata kita buat iklan. Kita buat iklan kerana apa? Kita nak buat iklan nak bagi orang tahu kita ada bisnes. Okey. Tapi kalau kita sekadar mencari untung dari iklan itu pun juga betul. Sebab sebagai hamba Allah, dia kena iklan diri dia sebagai hamba Allah. Macam mana iklan dia? Karakternya, percakapannya, pergaulannya, cara hidupnya, perkongsiannya. Sebab itu kita kata, bila kita dapat spiritual tu, kita mencantikkan semua. Dengan Allah baik, dengan manusia lebih baik. Sebab itu Rasulullah itu dijadikan contoh. Ahli perniagaan yang sangat disukai oleh klien. Kerana bukan kerana barangnya saja, tapi santunnya, timbang rasanya, berkongsiannya, sedekahnya. Jadi sekali lagi kita nak kira, memberi itu satu hadiah dari Allah kepada orang yang pemurah. Kalau orang itu bekerja kerana tamak harta, dia tidak akan memberi. Aku yang pernah kerja, kamu minta-minta. Tapi kalau orang itu bekerja, bukan sekadar mencari untung di dunia, tapi juga mengumpul untung di akhirat melalui proses kerjanya. Sebab itu Islam nak niat, nak proses, nak hasil. Bagaimana niatnya, bagaimana proses mencarinya, dan ke mana kamu nak bawa. Okey, memulakan dengan niat tadi tu. Pertama niat. Okey. Jadi kalau macam kita, tadi kan usahawan lah. Usahawan baru mula. Macam mana dia nak kuatkan spiritualnya tu? Sebab cabaran di permulaan perniagaan itu satu benda yang perlu. Pertama sebab itu kata dia mesti bukan sekadar ada ilmu. Dia tak boleh terjun menjadi ahli perniagaan kerana ayahnya peniaga. Tak boleh. Dia tidak boleh jadi peniaga hanya menengok orang berniaga. Tak boleh. Sebab itu dipesankan kalau kamu tak ada ilmu, kamu hilang dunia, hilang akhirat. Kamu hilang Tuhan, hilang manusia. Sebab itu kunci pertamanya ilmu. Kenal ilmu, kenal dunia, kamu akan kenal Tuhan. Sebab kamu akan kenal pencipta dunia. Sebab itu sekali lagi kita kata kalau nak berniaga ada modal harta, ada modal duit, ada modal material, tanpa modal spiritual, tanpa modal emosional, tanpa modal IQ, kita tidak mampu berjaya. Dan yang terakhirnya, doktor, kalau untuk memulakan spiritual tu, di mana kekuatan-kekuatan tu bermula kita nak boleh cari? Bermula daripada upbringing. Upbringing bagaimana mak kita memperkenalkan kita dengan Tuhan. Macam mana mak kita didik kita jumpa Tuhan. Bagaimana kita mencari ilmu yang ada kaitan dengan Tuhan. Keempat, cari kawan yang dekat dengan Tuhan. Cari bidang-bidang perniagaan yang tidak bercanggah dengan bangunnya Tuhan. Kemudian belajarlah dari banyak tok guru tapi ilmunya mesti dituntut sepenuhnya lah. Sama ada formal atau informal, semi-formal dan sebagainya. Sebab itu sekali lagi kita tidak boleh berhenti membaca. Tidak boleh berhenti attend seminar, kursus dan sebagainya. Sebab itu hari ini dunia pendidikan menjadi dunia paling besar. Kerana semua orang yang merasa dia adalah hasil ciptaan Tuhan, dia harus menambah upgrade ilmunya. Bukan upgrade komputer saja. Betul. Upgrade ilmunya, upgrade kemahirannya. Sebab itu ramai orang ada ilmu tak ada kemahiran, tak jadi. Sebab itu Allah kata kalau kamu ada ilmu hebat tapi tak ada kemahiran, artinya ada belajar agama tapi tak jadi orang yang cinta dengan agama, tidak menjadi orang yang berjiwa agama, hanya berkulit agama, tak jadi.
Oh, dia kena isi sekali. Kena lah. isi, kena Daging amali, kena hari semua urat, daging, saraf. Everything will be, yes, aku hamba Allah yang akan memeriahkan bumi ini jadi khalifah dan akhirnya bangun sebagai calon syurga Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Okey, sama. Dr. Ruga Jumpa lagi, kerana sudi meluangkan masa untuk Amin, Bisnes amin, Alternatif. amin. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi dan itu saja masa yang kita ada. Saya Hilal Azmi. Assalamualaikum.